Ayat 62. Penutup golongan yang disebut oleh Allah Ta'ala sebelum ini. Ayat penutup. Sebab ayat-ayat tentang Bani Israel, tentang Yahudi sebelum ini, iaitu Yahudi dahulu. Datuk nenek Yahudi yang berada zaman Nabi. Datuk nenek mereka. Ini ayat penutup. Innal ladina aman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman di kalangan umat Muhammad SAW. Wal ladina hadu. Dan orang-orang yang mendakwa diri mereka Yahudi. Gelaran pengikut Nabi Musa. Wan Nasara. Dan golongan Nasara yang mendakwa diri mereka ikut Nabi Isa. Was-sabi'in. Dan golongan-golongan yang beragama sabi'ah. Dalam tafsir kata, golongan sabi'ah ini golongan pecahan daripada mengikut Nabi Ibrahim. Di antara amalan-amalan mereka yang telah terpesong dan tersasar daripada jalan yang benar, mereka memuja bintang dengan menjadikan bintang sebagai tempat adanya ruh-ruh. Dengan memuja bintang, kerana bintang tempat adanya ruh-ruh yang menghubungkan mereka dengan Allah. Konsep yang sama. Bintang bukan pujaan mereka atas dasar dia tu sesuatu, bahkan tempat ruh-ruh yang baik ada di situ. Jadi apabila bertawajjuh kepada bintang, maka hati kita akan menjadi lebih baik. Jadi namanya sabi'ah. Asalnya daripada Nabi Ibrahim AS. Dan golongan ini satu masa dahulu ramai. Dan diketahui pun oleh orang kafir musyrikin Mekah. Dan diketahui oleh orang Nasara dan juga Yahudi. Oleh kata mereka sabi'ah ini apabila sampai kawasan Yahudi, mereka bawa kepada Yahudi. Dan sabi'in hingga bila sampai kawasan Nasara, mereka bawa kepada Nasara. Dan difahami oleh orang Mekah, sabi'ah ini satu fahaman. Faham agama. Yang meyakini Allah ada, Allah Maha Berkuasa, dan banyak amalan-amalan mereka mirip kepada amalan Nabi Ibrahim. Mereka ada mandi junub. Mereka ada apabila mati dikebumikan, jenazah mereka dikafan. Banyak amalan-amalan yang merupakan peninggalan Nabi Ibrahim mereka dapat buat. Tapi golongan ini berada di kawasan Iraq. Allah Ta'ala beritahu semua bangsa, semua yang mengatakan kami ikut agama daripada langit. Sebenarnya, man amana billah. Sesiapa di kalangan mereka ini yang betul-betul beriman kepada Allah. Wal yaumil akhiri, dan hari akhirat. Sebut dua penjuru rukun iman, bukan mana dua ini saja, tidak. Dua penjuru saja. Zikrul juz'ain. Sebut dua penjuru daripada rukun iman, yuridu bihimal kullah. Yang dikenaki semua sekali. Sebab kalaulah beriman pada Allah dan akhirat, yang lain-lain tidak beriman, dia tidak Islam. Sebab Islam maknanya menerima semua. Cuma disebut juz. Man amana billahi wal yaumil akhir. Mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan perkara-perkara yang wajib mereka menerima sebagai seorang beriman. Wa amila salihan, dan dapat melakukan amal soleh. Maknanya golongan Yahudi dikecam bukan bangsa dia, bahkan dengan sebab sifat dia. Sifat tidak beriman. Sebab itulah bila Allah Ta'ala nak panggil balik, Allah Ta'ala beritahu orang beriman di kalangan umat Muhammad, daripada kalangan Yahudi, daripada kalangan Nasara, daripada golongan Sabi'in yang pernah ikut Nabi Ibrahim kawasan Iraq sana, sama saja bagi Allah Ta'ala. Yang ini tidak ada pilih kasih. Minta mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhirat, betul-betul beriman dan melakukan amal soleh. Maka natijahnya falahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka itu balasan pahala di sisi Tuhan mereka. Berarti walaupun Yahudi ini kata-kata kita ingat dia ni golongan dimurkai, tapi golongan Yahudi yang beriman ahli syurga. Nabi-nabi Yahudi ahli syurga, pengikut-pengikut setia Yahudi ahli syurga. Begitu juga kita kata Nasara. Nasara yang beriman ahli syurga. Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa ahli syurga. Jadi bagi Allah Ta'ala, bangsa bukan maksud. Golongan juga tidak maksud. Sifat amal masing-masing itu maksud. Pengikut Nabi Muhammad, pengikut Nabi Musa,
pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Ibrahim. Semua sekali asal bagi Allah Ta'ala itu iman mereka menepati apa yang dituntut dan amal soleh mereka menepati syariat. Jadi falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat seterusnya Allah Ta'ala akan ceritakan kepada kita perangai-perangai buruk Yahudi dahulu. Di antara perangai-perangai buruk Yahudi dahulu. Ini di antara perkara yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada sahabat Nabi Madinah yang baru nak belajar wahyu tentang golongan-golongan Yahudi yang kamu anggap mereka itu tokoh. Wa idh akhadna mitsaqakum. Dan di waktu kami ambil perjanjian daripada kamu, wahai golongan Yahudi, supaya kamu mematuhi kitab Taurat. Wa rafa'na fawqakum tur, dan kami angkat ke atas kepala kamu bukit Tur semasa kamu enggan menerima kitab Taurat. Kami katakan kepada kamu ketika itu, sini qulna muqaddarah. Qulna, kami katakan kepada kamu ketika itu, ketika kami angkat bukit Tur, khuzu ma atainakum biquwwah. Kamu hendaklah ambil kitab Taurat yang diberi kepada kamu dengan sungguh-sungguh. Biquwwah sini dalam tafsir kata dengan belajarnya dan fahami maknanya. Itu biquwwah. Jadi Allah arahkan kepada mereka Bani Israel, ambillah olehmu akan kitab Taurat ini biquwwatin, dengan sungguh-sungguh, bitta'lim wa ta'allumi, dengan cara belajar dan mengajar. Dan wazkuru ma fihi, dan hendaklah kamu mengingati apa saja yang diajar oleh Allah melalui Taurat. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu dapat sifat takwa, sifat takut betul-betul pada Allah Ta'ala dan dapat jaga. Maka mereka pun ambillah. Semua kemudian setelah mengambil perjanjian, bersetuju untuk ikut, tawallaitum min ba'di dzalik, kamu berpaling daripada mengikutinya selepas pada perjanjian. Ba'da dzalika ni ba'da dzalikal mitsaq, selepas perjanjian itu kamu berpaling, tak mau ikut juga. Cuma Allah Ta'ala kata, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kalaulah, maka kalaulah tidak kerana kurniaan Allah Ta'ala ke atas kamu dan rahmatnya, mentakhirkan azab kamu di akhirat dengan memberi kepada kamu peluang. Jadi memberi peluang, imhal daripada istiqsal, memberi peluang tidak mematikan bakal ini, fadlullah, rahmat Allah. Kalaulah tidak kerana kurniaan Allah memberi tempoh pada kamu, mentakhirkan azab kamu, lakuntum minal khasirin, nescaya kamu semua Bani Israel daripada golongan-golongan yang rugi, kerana Allah hapuskan bangsa kamu. Allah akan hapuskan bangsa kamu. Penyakit datuk nenek mereka yang buruk kedua ialah, selain pada berpaling daripada ajaran Taurat, walaqad alimtum, dan sesungguhnya kamu pun tahu, wahai Yahudi Madinah, kamu pun tahu Yahudi datuk nenek kamu, allazina tadau minkum, yang melampaui batas di kalangan kamu Yahudi dahulu, fis sabti, pada menghormati hari Sabtu. Orang Islam menghormati hari Jumaat, Yahudi hari Sabtu, Nasara hari Ahad. Jadi dalam menghormati hari ini, orang Islam lebih awal di hari Jumaat, kemudian diikuti Yahudi, selepas itu barulah Nasara. Dalam hadis, Allah Ta'ala bagi kepada mereka pilihan, nak hari apa. Sebenarnya Allah nak supaya hamba pilih hari Jumaat, tapi Yahudi memilih hari Sabtu, Nasara memilih hari Ahad. Dan untuk umat Muhammad SAW, mereka memilih hari Jumaat, dan dia seafdal hari dalam seminggu. Jadi Allah Ta'ala beritahu hari Sabtu hari putus kerja dunia. As-Sabtu dengan mana al-qat'u, asal Sabtu ni putus kerja, cuti daripada kerja dunia. Jadi pada hari Sabtu haram bekerja dunia, tak dibenarkan untuk Yahudi. Mereka telah melampaui batasan syariat. Pada hari Sabtu mereka bekerja, tapi dengan hilaf.
dengan sedikit sebanyak tipu hela. Apa dia? Dia buka saluran air pada hari Sabtu dan dia tangkap ikan pada hari Ahad. Dia kata kita tak bekerja hari Sabtu, kita buka saja. Kita ambil ikan hari Ahad. Allah uji mereka sebagai ujian takwini. Hari lain ikan tidak ada. Minta saja hari Sabtu ikan ada. Melompat-lompat. Syura'an dalam Al-Quran, syura'an. Ada permukaan air. Ikan menimbul di permukaan air hari Sabtu. Jadi tak sabar. Ujian Allah. Jadi mereka buat hela. Hari Sabtu buka. Supaya ikan masuk. Kemudian dia tutup. Dia tak ambil. Hari berikutnya baru dia ambil. Kononnya dengan cara tu dia kata kita bekerja hari lain. Hari Sabtu ini saja. Hela. Lalu oleh kerana hela itu bercanggah dengan syariat, faqulna lahum, lalu kami titahkan kepada mereka, kunu, jadilah kamu uradatan khasirin, kera yang hina dina. Dalam riwayat kata dia sempat hidup hanya 3 hari lepas tu mati. Dan bakal dia bertindak. Faja'alnaha, maka kami telah jadikan kisah Yahudi jadi kera ini nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha, sebagai hukuman untuk mereka-mereka zaman itu dan untuk mereka-mereka selepas zaman itu. Wa mau'izatan, dan sebagai satu pengajaran nasihat lil muttaqin, bagi golongan yang betul-betul bertakwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, ij'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Esok hari kita mula baca pada pukul 4 sebelum asar. Manakala pagi kita cuti.